Okey, Waalaikumsalam kepada Tuan Harun dan Assalamualaikum pada penonton. Okey, berkenaan PKP, arahan kerajaan PKP ni, saya memang amat bersetuju dengan kerajaan sebab apa yang kerajaan buat ni untuk kebaikan rakyat juga. Tentang PKP ke, PKPB ke, dia orang adalah calculation dia orang, pengiraan dia orang dan informasi daripada KKM dan pelbagai departmen kerajaan. Okey. Jadi mengikut apa yang dia orang buat tu memang kita tak boleh bantah lah, kita kena akur pada arahan kerajaan. Cuma apa yang saya minta dengan rendah diri ni, saya sebagai peniaga memang terkesan juga dengan apa yang sedang berlaku ni dalam keadaan PKP ni. Sebab apa? Kita peniaga ni, kita harapkan perniagaan dan kita ada pekerja. Dan kita juga menjana ekonomi dan kita adalah pembayar cukai. Hari pertama tu, dia orang menyuruh kita, peniaga-peniaga ni, buka restoran ke, gerai ke, sehingga hanya pukul 8. Dan arahan terbaru hari ini adalah ditambahkan kepada pukul 10. Jadi memang satu petanda yang baiklah 10. Jadi apa yang saya minta ni, kalau boleh kerajaan melanjutkan sehingga pukul 12. Sebab PKP ni tak boleh masuk dalam kedai, tak boleh duduk. Dia boleh beli dan belah, beli dan balik. Jadi saya fikir kalau kerajaan melanjutkan masa dia hingga ke pukul 12, tak jadi masalah sebab kita menjaga penjarakan. Kedua, customer, pelanggan pun tak masuk dalam kedai duduk. Dia orang bungkus, dia balik. Jadi kita ada SOP dan penjarakan di sana. Jadi bagi saya, kalau dibuka sampai pukul 12 ke pukul 2 pun, tak ada apa yang boleh membuatkan menularnya COVID ni. Sebab kita dah jadi jaga penjarakan. Jadi minta besarlah harapan kami sebagai peniaga ni. Saya mungkin bagi pihak peniaga juga, harapkan masa ni ditambah kepada pukul 12. Contohnya, ada yang kebanyakan 40% peniaga-peniaga kita, peniaga Melayu, Islam, yang juga bukan Islam pun, dia orang buka kedai pukul 5 petang. Jadi nak mula berniaga pukul 6. Sebab sejam tu dia orang nak siapkan barangan semua. Lepas tu tiba-tiba kena tutup pukul 8 dulu, memang tak logik lah. Jadi sekarang pukul 10. Jadi kalau nak tutup pukul 10, dia kena bersiap sedia untuk tutup tu pukul 9.30. Baru pukul 10 tu dia sempat nak simpankan barang-barang ni, kemaskan barang-barang. Jadi dengan 3.5 jam tu, apa akan jadi pada perniagaan ni? 3.5 jam pendapatan dia orang ni tak balik modal. Jadi bagi saya tu, kalau boleh biar dia orang berniaga sampai malam macam biasa, tapi dilarang pelanggan duduk di kedai, ikut SOP, berbaris jauh semeter, pakai face mask, sanitizer, kita ikut ni, suhu badan semua kita ambil. Jadi kebanyakan orang pun, dia belah malam tu dia akan keluar makan sebab dia orang biasanya balik lambat daripada pekerjaan. Ada banyak masalah. Jadi kalau boleh, mintalah jasa baik kerajaan beri kelonggaran. Sebab benda ni tak ada efek untuk COVID ke kena COVID, melainkan dia orang duduk dalam kedai. Itu undang-undang kita dah sedia ada. Kalau tak ikut SOP, undang-undang dah sedia ada. Contoh yang simple saya bagi tu, contoh macam peniaga sate. Mana ada orang jual sate pagi? Mana ada peniaga yang pasar malam tu, dah nama pasar malam, dia mana nak berniaga sebelah siang, mesti belah malam. Jadi ini adalah mata pencarian, punca pencarian dia orang. Jadi
Macam kerajaan pun memang banyak membantu dari segi 300 ke 500 ke, yang tu one off tu sekali bayar. Ada yang dapat, ada yang terlepas pandang. Jadi kalau boleh, rakyat ni lebih suka mencari nafkah sendiri. Dia orang pun tak harapkan bantuan dari kerajaan. Jadi boleh meringankan beban kerajaan. Jadi saya sebagai peniaga juga ni, okey, contoh saya ada 2 kedai. Satu restoran, satu lagi kafe. Baru-baru ni saya belanja hampir RM235,000 untuk menambahkan pendapatan dan memberi orang rakyat tempatan untuk bekerja di kedai saya. Baru-baru ni belum buka lagi. Cadang nak buka dalam 27 ke 30 hari bulan ni. Nak start niaga. Tapi malangnya, lepas saya dah temu duga lebih kurang 12 orang, dia orang pun dah kira seronok. Mungkin dia orang dah bagi tahu keluarga dia orang, anak bini ke, oh bapak dah dapat kerja dah, mak dah dapat kerja dah, sekarang ni bolehlah kurangkan beban. Tiba-tiba bila keluar PKP, jadi masa pula tak cukup. Jadi saya terpaksa buat panggilan, buat call dia orang. Saya bagi tahu dalam 12 orang ni 6 orang saya holdkan dulu, KIV dulu, supaya dia orang tak payah datang. Biar semua selesai baru datang. Ada yang macam nak menangis. Jadi saya sedih bila dengar tu. Sebab dia orang dah teruja, dah lama tak ada kerja, nak datang untuk kerja. Tiba-tiba saya suruh dia hold dulu. T-shirt pun saya dah bagi, training pun dah buat. Jadi saya seorang je 6 orang. Satu Malaysia beribu kedai. Kalau ada seorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang dah janji nak kerja. Jadi tiba-tiba dah ada macam ni. Jadi untuk mengatasi masalah ni, cuma sedikit perubahan. Masa perniagaan tu dikekalkan sampai pukul 12 ke 2 ke. Yang buka tu nak buka dulu 24 jam, sekarang sampai 12 pun tak apa. Sekurang-kurang saya nak pakai 12 orang. Kalau sampai pukul 8 ke 10 saya pakai satu shift aja. Kalau sampai pukul 12 saya boleh pakai 2 shift. Jadi sekurang-kurang tak ada 12 pun 10 orang saya boleh bagi kerja. Jadi minta dasar baik kerajaan dengan menteri-menteri yang berkenaan, kalau boleh bolehlah buat perbincangan untuk melanjutkan sedikit daripada 8 tambah lagi 4 jam. Jadi semua yang peniaga-peniaga belah petang khasnya, peniaga kita, bolehlah menarik nafas lega sikit. Minta ni. Kalau sesuatu undang-undang, kalau kerajaan nak buat tu, kerajaan kena atau sepatutnya kena berunding. Contoh pasal pemakanan, masa macam mana nak PKP ni dijalankan untuk restoran-restoran ke, gerai-gerai ke. Sekurang-kurang di sana tu ada persatuan-persatuan. Ada contohnya persatuan yang India Muslim punya persatuan, macam Presma, macam India punya, macam persatuan peniaga Melayu, peniaga Bumi Putra. Ajak dia orang berunding, panggil dia orang berunding, presiden-presiden ke, pengurusi-pengurusi ke, untuk berunding. Kita nak buat macam ni, minta pendapat dia orang. Dia orang akan bagi feedback. Sebab dia orang setiap peniaga tu kebanyakan semua pembayar cukai, penjana ekonomi. Jadi minta pendapat, dia orang akan bagi pendapat-pendapat yang ni, dan pilih pendapat tu, dan kerajaan barulah buat keputusan. Bila dah buat keputusan tu, biar keputusan tu muktamad. Buat keputusan tak perlu berubah-ubah. Macam hari tu sampai pukul 8, bila ada didesak-desakkan sampai pukul 10. Jadi bagi pendapat saya ni, baik sebelum macam syarikat ke, pengilang ke, berunding dengan dia orang dulu. Berunding, dan bila dah dapat kata putus, dah berunding, kita pilih jalan yang baik, baru kerajaan memberi satu
keputusan yang muktamad. Jadi itulah permintaan saya yang saya dengan merendah diri, bukan memberi arahan, cuma cadangan-cadangan saya. So itu aja cadangan saya, apa yang saya bagi itu. InsyaAllah kalau boleh, saya berharap sangat kerajaan beri sedikit kelonggaran daripada masa dia sampai pukul 12. Tapi ikut SOP. Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalam.